Selama ni abang sabar. Abang sabar dengan sayang. Saya cakap abang macam-macam. Saya kata apa? Abang itulah, inilah, busuklah, apalah. Ada abang marah. Abang tak marah pun. Sebab kenapa abang tak marah? Sebab abang sayang. Kenapa abang bagi tumpang? Sebab abang risau. Berpanas, berhujan isteri abang. Abang sayang. Tak cukupkah apa abang bagi? Pengorbanan abang, kasih sayang abang. Pengorbanan? Pengorbanan abang? Habis pengorbanan saya ni, abang tak ingat? Nasib baiklah bang ada rumah pusaka ni. Kalau tak ada, tah mana tah anak beranak kita ni merepat. Jangan diungkit, tolong. Jangan tinggi suara. Sejak bila pada tinggi suara ni? Sejak bila pada tinggi suara ni? Dah jauh berubah, tahu tak? Jauh sangat ni. Bawa istighfar lah. Abang suami. Baik, itu dia sedutan drama yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Tetapi Fiza, bila lihat situasi tadi tu, si suami kata jangan tinggikan suara. Tapi itu emosi manusia kan. Biasa bila bercakap dah ada luahan perasaan tu, ton suara tu akan meningkat kan. Jadi itu bukan untuk kita bincangkan. Itu sedutan drama daripada Saat Hilangnya Cintaku. Tetapi dalam konteks Nusyus ini, kita akan kongsikan topik ini bersama mereka yang lebih pakar yang dah pun bersama dengan kita pada hari ini. Kalau boleh saya perkenalkan yang berada di sebelah saya. Kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar daripada Jabatan Pendidikan dan juga Kaunseling Universiti Melaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih. Dan di sebelah Doktor kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku Peguam Syar'i kita pada hari ini, yang pakar yang akan membantu kita semua ya hari ini. InsyaAllah. Sihat ya Tuan? Alhamdulillah. Baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan topik perbincangan kita ini untuk kita fahami dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang dimaksudkan sebagai nusyus ini dulu Tuan Hafiz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih wanita hari ini sebab kita bawa tajuk ni. Kenapa saya kata penting tajuk ini dibawa dan perlu ramai orang maklum, penonton-penonton di luar, sebab benda ni dah selalu berlaku. Dan dia bukan hanya berlaku kepada perempuan, isteri, tapi juga pada suami lelaki. Okey. Kita balik, apakah yang dimaksudkan dengan nusyus? What is nusyus actually? Yang dipanggil nusyus dalam perkahwinan Muslim ya. Apa yang dipanggil sebagai nusyus ini adalah, kalau ayat mudahnya, derhaka. Kedua, tak dengar cakap. Kemudian kurang ajar ataupun culas dalam melaksanakan tanggungjawab. Okay, 4 poin utama yang perlu difahami baik daripada seorang isteri ataupun daripada seorang suami. Okey, baik. Memang kalau kita tanya Dr. Google, kalau tak ada Tuan Hafiz, tanya Dr. Google pun Dr. Google akan cakap adalah nusyus itu adalah kalau kita menderhakai ataupun tidak mentaati suami. Mungkin itu adalah subjektif kalau kita tidak mendalaminya dari sudut undang-undang kan. Tapi nak tanya kepada doktor juga, doktor, kalau seseorang itu dikatakan tidak mentaati ataupun menderhakai suami, tetapi dari sudut pandang seorang isteri ataupun suami, dia rasa macam tak, saya tidak pun buat sebegitu. Itu boleh memberikan impak secara impak psikologi kepada individu itu, betul ataupun tidak, Doktor? Ya, betul. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya seseorang itu apabila dikatakan nusyus tetapi dia tidak buat, you dituduh sebagai nusyus tapi you tak lakukan, of course dia akan memberikan satu tekanan yang amat besar kepada diri. Bila kita sebut tentang tekanan, kita tahu dia akan memberikan kesan negatif, sama ada daripada segi emosi, you sedih, you marah, geram, nak cekik-cekik, itu biasa. Dan kemudiannya terlahir pula perasaan kebimbangan. Bila kata sebut tadi nusyus kan, apa bendakah tindakan yang mengakibatkan gelaran itu diberikan. Jadi dia sentiasa bimbang dengan tindak tanduk. Maksudnya, buat macam ni nusyus ke? Buat begini menusyus ke? Tidak ke? Jadi dia akan rasa bimbang. Bila dah bimbang tu, mulalah ada pemikiran tidak rasional. Dan dia akan memberikan kesan kepada kesihatan mental. Kita tahu kesihatan mental dia akan ganggu pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. Dan yang paling kita risau sekali, dia akan memberikan kesan kepada fizikal yang terakhir. Dan sebenarnya ini Fiza dan Gita, apa yang mereka try untuk buat ini adalah, bila dia kata nusyus tapi sebenarnya seseorang itu tidak nusyus, adalah gaslighting. Mungkin you pernah dengar apa itu gaslighting. Izinkan saya terangkan sikit. Gaslighting ni apabila seseorang itu cuba untuk mengawal mendapatkan kuasa. Dia sebenarnya adalah satu kesan manipulasi psikologi, di mana seseorang itu ingin orang kata manipulasi kan. Jadi nak membuatkan seseorang itu, pasangan itu berasa tidak yakin. Bila dah rasa tak yakin tu, mulalah rasa macam takut. Sebenarnya mereka cuba untuk mengisolasikan. Ini adalah kesan gaslighting. Contoh gaslighting.
Okey, rimaslah dengan kamu ni. Apa kamu buat semua ni, semua lelaki tak suka. Ataupun, alah itu pemikiran awak saja, awak berimajinasi. Jadi dia ada banyak bentuk daripada sudut gaslighting. Baik. Itu dari sudut psikologinya. Soalan Sugi tadi berbentuk kalau perkara itu tidak dilakukan, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada individu. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks guaman ataupun undang-undang ini sendiri, pastinya setiap perkara yang dibawa ke mahkamah memerlukan pembuktian. Dalam konteks ini Tuan Hafiz, bagaimana untuk seseorang itu dibuktikan sama ada suami ataupun lelaki, individu ini dikategorikan sebagai nusyus? Okey, baik. Soalan yang bagus. Untuk membuktikan perkara ni di dalam mahkamah, dalam undang-undang, we goes for, kita pergi dulu kepada seksyen yang sedia ada lah. Kalau seksyen yang sedia ada, kita kata okay, kita sekarang dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita pakai Akta 303, kita rujuk 59/2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam contoh. Tapi specifically undang-undang tersebut adalah efek nusyus. Efek nusyus ni pula kepada siapa? Efek nusyus ni adalah berbicara berkenaan dengan nusyusnya seorang wanita, seorang isteri. Okey, jadi kalau kata kita pergi kepada seksyen ni, nusyus yang ditulis dalam akta adalah melibatkan 3 perkara. Pertama, perkara apabila dia menjauhkan dirinya daripada suami dengan sengaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila contohnya dia meninggalkan rumah kelamin. Maksudnya seorang isteri ni keluar rumah tanpa sebab yang munasabah. Dan yang ketiga, efek nusyus ni juga berlaku apabila seorang perempuan ni diisytiharkan sebagai nusyus apabila si suami berpindah ataupun bukan berpindah, memang nak pindah rumah, tukar rumah ataupun daripada Selangor pergi ke KL, kita tak cerita jauh-jauh. Nak pindah ke KL pun dia tak nak ikut dengan sengaja. Sedangkan waktu tu itu adalah suami dia. Okey, itu efek nusyus dalam perbuatan seorang isteri. Kita pergi kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Quran, surah An-Nisa, very specific bagaimana kita nak pesanan kepada suami-suami apabila berlakunya nusyus. Sebab nusyus ni bila dalam Al-Quran pun ada, maksudnya memang akan ada trigger. Kedua-dua khusus dalam surah An-Nisa ni berkenaan dengan wanita lah, isteri. Apabila isteri ni berlaku nusyus daripada dulu sampai sekarang akan wujud isteri-isteri yang mana dia akan berlaku nusyus. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang boleh untuk mengubati ataupun prevention daripada dia berlaku nusyus. Suami kena buat. Kalau suami lembek je, maka suami lembek itulah yang kita panggil dayus ataupun nusyus. Jadi macam bila Fiza tanya, macam mana pula dengan si suami nusyus? Okey, yang ni best. Walaupun seksyen perihal berkenaan khusus dalam akta tak ada. Okey, tak ada puan-puan, tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, tapi boleh tak perkara ini dibawa ke mahkamah? Ya, boleh. Jadi dibawa ke mahkamah dalam seksyen yang lain. Tetapi pelakuan-pelakuan suami. Dan saya pesan kepada penonton-penonton di rumah, seorang yang isteri-isteri yang baik, tahan dan sebagainya, dapat suami-suami yang durjana ini, yang janganlah yang ni selalu saya nampak alasan-alasan. Tapi saya nak pesan, jangan disebabkan suami kamu ni tak guna, ataupun suami kamu ni culas, suami kamu ni jahat, kamu balas dendam, revenge dengan melakukan nusyus. No. Apa kesimpulan dia? Baik, mohon cerai. Baik. Kalau tak dia kira macam backfire isteri itulah. Tapi Sugi mungkin nak bacakan soalan ini yang ditanya oleh penonton kita. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Hafiz. Betul, daripada Nur Syuhada, Tuan ya. Suami maki hamun isteri, adakah si suami jatuh nusyus? Apa laju soalan. Sebab ramai suka ni. Okey. Suami maki hamun dia setiap perkara mesti ada sebab. Okey. Pertama kalau kita tengok suami maki hamun, literally soalan tu saya akan jawab. Suami maki hamun jatuh tak nusyus, perbuatan dia itu adalah perbuatan bukan suami yang baik. Sebab Rasulullah dah ajar kita berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Layan dengan baik. Tapi dalam masa yang sama, saya tertarik dengan kita kata ada emosi dan sebagainya. Okey, kita tepikan perkara tersebut. Perkara pertama yang kita nak tahu dan maklum, kalau kita pergi lihat berkenaan dengan lelaki yang nusyus ataupun dayus ataupun suami isteri yang nusyus ni, perbuatan dia dah tahu pasangan dia buat benda yang baik tapi dia buat benda yang tak baik. Atau faham tak? Suami dah baik, suami bagi nafkah dengan elok, suami memang bukannya kaki perempuan. Balik
ajar dia solat, ngaji. Mungkin suami kurang berkemampuan, dia berjawatan tinggi. Gaji dia 50,000, gaji suami baru 5,000. Walaupun 5,000 kat KL ni rasa macam okey lah, tapi still miskin bagi orang yang nampak 50,000. Okay, jadi dia pandang rendah, suami dia elok, dia tak dengar cakap. Itu nusyus. Okay. Sama juga dengan si suami. Isteri dah baik, jalankan laksana tanggungjawab, jaga anak elok, rumah tangga yang elok. Balik kerja penat-penat pun still layan dengan elok. Tiba-tiba balik-balik dia stres, dia nak maki-maki dan sebagainya. Jadi adakah perbuatan-perbuatan tersebut boleh dibawa ke mahkamah? Boleh. Okey, alright. Itu apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Hafiz. Tapi kalau kita nak berbalik pula kepada kesan psikologinya, bukan kepada suami dan juga isteri, dalam institusi kekeluargaan ada ibu, ada ayah mertua, ada anak-anak dan sebagainya. Bila seseorang itu dikatakan nusyus, pastinya dia akan memberi kesan ataupun impak kepada anak-anak. Mungkin anak-anak ini hilang kepercayaan, hilang rasa hormat kepada ibu mereka sendiri jika yang dituduh itu adalah isteri. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat konteks dari sudut psikologi pula? Okey, sebenarnya kalau kita lihat tadi impak mungkin kepada anak-anak itu sendiri, sebenarnya kita tahu bahawa ibu ayah ini adalah model kepada anak-anak. Dalam rumah tangga itu ada anak, ada ibu, ada ayah dan sistem kekeluargaan ini sangat penting. Sekiranya mereka melihat kepada sesuatu ibu ayah bergaduh dan ibu pun melawan macam tadi Tuan Hafiz sebutkan, jadi impak dia kepada anak melihat. So terlahirlah model perilaku negatif. So apa yang mereka nampak itu mereka akan ikut, dan selain daripada itu juga kesan emosi pada anak-anak. Anak-anak ini selalu menyimpan. So ini takutnya nanti mereka akan mula keluar dan mencari kawan-kawan dan terlibat dengan gejala sosial pula, ketagihan dadah, ketagihan macam-macam yang mungkin tidak baik. Selain daripada itu juga mungkin wujud kekeliruan identiti. Apa maksud kekeliruan identiti? Anak-anak ini ingin bila keluar berkawan, bersosialisasi, mereka nak tunjukkan satu contoh yang baik, tetapi mereka tak reti hendak tunjukkan cara mana hendak berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Dan selain daripada itu, yang paling saya risaukan, Fiza, Gita, adalah impak ni, dia bukan saja ibu ayah atau anak-anak itu sekarang, tetapi di masa hadapan, kita panggil multi-generational punya case, di mana kesan ibu ayah ni dimodelkan oleh anak dan dibawa pula ke bila dia dah besar. Sebab dia simpan. Bila dia simpan, dia tak luahkan. Ini yang nanti bila macam tadi tu, dikatakan bila dia dah dewasa, dia mungkin keluarkan kepada isteri. Sebab itu dia model tadi. Jadi ini adalah satu vicious cycle yang tidak baik. Dan selain daripada itu, kepada extended family juga yang kita risaukan, dia akan adalah wujud ketidakstabilan. Keharmonian itu tidak ada. Bukan saja kelompok keluarga kecil itu, tetapi extended family juga terkesan. Kerana ini adalah vicious cycle yang memang sering berlaku. Doktor, kalau nak tambah sikit daripada apa yang Doktor kongsikan tadi, itu dia akan memberi kesan emosi jangka masa panjang juga kepada anak-anak ini. Tapi kadang-kadang hari ini kita melihat perkara-perkara ini bukan lagi disimpan dalam kalangan pasangan. Tapi kadang-kadang dia mudah diketahui umum, sama ada dikongsikan dalam kalangan rakan-rakan, ahli keluarga ataupun juga di media sosial ada kalanya. Adakah ini juga sebenarnya boleh memberi impak yang besar selain daripada trauma dan juga memungkinkan anak-anak ini satu hari nanti tidak percaya akan kewujudan institusi kekeluargaan? Okey, ini berkait rapat dengan yang tadi kan. Sebenarnya perkara kekeluargaan ini hal dalam keluarga itu sendiri, hal dalam kain kita katakan. Tetapi bila kita ceritakan, contoh macam Tuan Hafiz dan saya, kami adalah profesional. Kita panggil apa tu, etika, kerahsiaan. Tetapi kalau bercerita di luar, apa yang kita dapat sebenarnya, mereka akan canangkan lagi. Bayangkan ya, kalau saya sendiri sebagai kaunselor berdaftar bercerita dengan Fiza, tahu tak apa yang keluarga ini alami? Kesan dia bukan saja kepada klien, kepada anak-anak itu sendiri. Contohnya akan diperbesarkan, dibawa ke sekolah. So anak-anak ini memang akan terkesan. Ada trauma emosi, ada parut nanti. Parut, dan mereka akan tidak percaya kepada wujudnya institusi kekeluargaan. Di sini banyak kita lihat kesan sekarang ini. Di mana mungkin mereka takut hendak berkahwin. Dan mungkin mereka takut untuk komit dalam sesuatu perhubungan itu. Ini adalah kesan jangka panjang. Jadi benar, sekiranya kita tidak dapatkan bantuan secara profesional dan kita wawa dan canangkan, dia tidak membantu ahli keluarga itu sendiri. Dan kesan trauma ataupun emosi itu memang sangat mendalam. Baik. Dan berbalik kepada apa yang Tuan Hafiz kongsikan, antara situasi yang menyebabkan seorang dikatakan seorang isteri nusyus kan. Tetapi adakah ia benar, Tuan Hafiz, yang seorang isteri itu tidak nusyus sekiranya ataupun hanya sekiranya diisytiharkan oleh mahkamah? Kalau suami berkata secara lisan, awak ni nusyus, maksudnya tidak lagi sah. Okey.
Yang ni pun satu selalu berlaku di kalangan masyarakat. Macam semua orang pula dia dah jadi macam hakim. Kadang-kadang belajar syariah pun tak ataupun belajar agama syariah pun tak. Oh, kau nusyus. Kena pula macam tadi sahabat saya Kak Z beritahu tiba-tiba ada cakap dengan kawan-kawan, nusyus. Oh, tak cium bau syurga. Ramai nak jadi penghukum. Okey. Itu adalah the worst scenario dalam masyarakat yang saya sendiri perjuangkan. Saya maklum bahawa kena ingat dan kena faham bahawa nusyus ni berat sebenarnya. Dia umpama macam talak. Okey. Itu sebab benda ni tak boleh main-main. Talak ke, taklik ke ataupun nusyus. Benda ni tidak boleh dibuat main-main. Sifat ciri-ciri kamu akan nampak sebab kita boleh baca dalam Al-Quran. Yang tak taat, suami yang culas tanggungjawab. Kalau yang perempuannya pula tiba-tiba keluar rumah tanpa izin, tanpa sebab yang munasabah. Habis kalau dah kena bantai, kena pukul, takkan tak keluar lagi. Mesti kena keluar. Jumpa saya peguam syar'i pun saya suruh keluar. Setelah buat cover report dan kita filekan kes. Adakah ada nusyus? Kau nusyus. Peguam-peguam pun boleh masuk neraka. Jadi, jangan jadi seperti hal tersebut. Kita kena faham dan maklum yang boleh isytiharkan seseorang perempuan ataupun isteri itu nusyus hanyalah hakim syar'i di hadapan mahkamah syariah. Dalam Islam kita panggil qadi syar'i. Sekarang kita panggil sebagai hakim syar'i. Hanya dia saja yang boleh. Hatta berjumpa dengan ustaz ke, ulama mana ke, hatta mufti sekalipun, mufti tidak boleh mengisytiharkan dia nusyus. Sebab apa? Dalam Islam yang boleh isytiharkan seorang isteri nusyus adalah qadi syar'i, iaitu hakim syar'i. Baik. Itu yang kita cakap tadi daripada awal tadi. Bila kita bawa kepada mahkamah kita perlukan pembuktian. Itu yang paling penting sekali. Tetapi bila kita bercakap tentang apabila seseorang itu telah pula dibuktikan, kita pendekkan tuan, telah dibuktikan nusyus, adakah ia akan memberi kesan kepada muta'ah ataupun nafkah edah selepas mereka berpisah nanti? Okey, baik. Yang ni pun satu benda yang patut saya terangkan kepada umum, puan-puan di luar sana. Nusyus ni memang berat, tapi dalam masa yang sama beban pembuktian ni pun sangat tinggi. Bukan hanya boleh bercakap macam kedai kopi, dia kena ada evidence, bukti-bukti yang kukuh. Kalau tak ada bukti yang konkret, tak ada gambar, tak ada apa dan sebagainya, at least ada saksi yang melihat, mengetahui dan mendengar. Dan perlu dibawa ke mahkamah. Dan ada beberapa kronologi yang peguam-peguam kita nak supaya kes tu kita menang. Okey. Jadi tadi Fiza kata kes yang memang dah confirm dia ni memang seorang yang nusyus. Katalah disabitkan nusyus. Apakah efek dia? Efek dia adalah kepada nafkah edah. Dan juga kalau ketika itu dia masih seorang isteri. Yang ni saya dah jam-jam ni. Nak contohlah apabila suami-suami kat luar sana ataupun tiba-tiba ada adik atau abang kita ada isteri dia jahat, puan-puan boleh nasihatkan untuk dia filekan nusyus bukan hanya selepas dalam tempoh lepas tu dia dalam proses baru nak bercerai. Dalam proses perkahwinan tu pun belum lagi ada filekan perceraian, dia memang dah boleh filekan nusyus dan boleh dijatuhkan nusyus ketika dalam perkahwinan. Pada waktu tu apa dia tak dapat? Dia hanya tak dapat nafkah semasa. Dan kalau dia diceraikan, dia tak dapat nafkah edah. Muta'ah dan juga harta sepenceraian seorang isteri walaupun diisytiharkan sebagai nusyus, bila dihujahkan di hadapan mahkamah, masih boleh dapat. Okey, baik. Dan kepada doktor, mungkin doktor boleh berikan sedikit tips lah doktor kan. Bila dalam perhubungan perkahwinan ini, bukan saja cinta itu penting, tetapi rasa hormat, kepercayaan pun penting. Dan apabila seorang itu dikatakan nusyus, walaupun dia rasa macam dia ni tak nusyus, dia akan rasa macam alamak dia tak percaya pada saya, tak rasa dicintai dan sebagainya. Jadi bagaimana boleh pasangan suami dan isteri menyemarakkan lagi rasa cinta dan mewujudkan ataupun menguatkan lagi rasa percaya pada satu sama lain? Okey, macam Mbak kata Siti Nurhaliza, percayalah. Sukar sebenarnya nak balik ke keadaan itu kalau hati wanita ini telah terluka. Betul. Orang kata retak 1000 tetapi orang lelaki cuba juga ataupun tuan-tuan di luar sana cuba untuk tampal ya. Wanita ini satu yang saya nak kongsikan, mungkin menyentuh pasal wanita sedikit, bahawa mereka ni kalau sayang sungguh-sungguh. Tetapi kalau dah give up tu, sukar. Dan bagaimana nak memupuk selagi ada kasih dan sayang tu. Keterbukaan dalam komunikasi itu sangat penting. Dalam banyak-banyak isu family yang kita sebagai kaunselor dapat adalah masalah
komunikasi yang tidak baik. Maksudnya tidak jelas. Tanggungjawab dan peranan yang tidak jelas. Jadi bila dah terluka itu juga tuan-tuan, kita nasihatkan kepada yang di luar sana, tak kira wanita atau lelaki, bina balik kepercayaan itu secara pelan-pelan. Kena faham the love language yang mereka hendak. Sama ada daripada kata-kata. Kata-kata contoh kalau Puan Cukang dia ajar Rosie ajar Puan Cukang setiap hari cakap every morning I love you. Mungkin itu yang dia perlukan. Mungkin diperlukan daripada segi masa yang berkualiti dan juga selain itu daripada hadiah mungkin. So semua orang mempunyai cara yang berbeza. So membina kepercayaan itu sangat penting dan perlulah pupuk dan berikan ruang masa. Untuk pasangan masing-masing. Betul. Itu satu rumusan yang cukup baik. Tapi seringkas daripada Tuan Hafiz sendiri, bantuan ataupun penyelesaian boleh diberikan kepada mereka yang mengalami masalah ini dari sudut undang-undang? Sidang penonton terutama wanita-wanita di luar sana, isteri-isteri yang solehah lah. Tapi dapat suami yang kurang baik ataupun suami yang baik di luar sana dapat isteri yang berlaku nusyus. Apa bantuan anda boleh buat? Pertama, selain daripada ni bantuan diri sendiri sebelum pergi kepada orang lain. Untuk suami-suami perlu buat apa? Ingat balik pesan Allah dalam surah An-Nisa tadi ayat 34. Pertama, nasihatkan isteri. Apa-apa mesti komunikasi, mesti cakap. Saya tak suka awak buat macam ni. Cakap terus terang, tak payah berpantun, bersajak dan sebagainya. Tulis caption dekat Instagram. Tak ada nak hin-hin, apatah lagi tiba-tiba dalam media sosial saja nak pergi dalam story. Dia bukan membaikkan keadaan tapi menyusahkan lagi keadaan. Cakap terus terang, nasihat Allah pesan. Kedua, masih lagi pasangan kita berdegil, bagi seorang suami, you kena buat apa? Kamu kena buat jauhi daripada tempat tidur. Means kurangkan hubungan. Dan ketiga, akhirnya memberikan pukulan kecil ataupun rasa tekanan. Jadi pesanan saya akhirnya untuk semua orang, kalau kata jadi perkara ni, apa boleh buat? Pertama, rujuk kepada mahkamah. Boleh dapatkan bantuan guaman syar'i. Boleh dapatkan mediasi. Sebelum nak masuk mahkamah, rasa tak nak cerai lagi ni. Dapatkan lagi mediasi dan juga kaunseling daripada yang berdaftar, yang bertauliah. Dan akhir sekali tak boleh juga, maka barulah pergi ke mahkamah. Baik. Cukup jelas apa yang dikongsikan oleh Tuan Muhammad Hafiz dan Dr. Azmawati. Terima kasih kedua-duanya dan anda di rumah, kami berharap apa yang dikongsikan memberikan anda orang kata jelaslah, memperjelaskan kekeliruan yang anda ada. Mungkin ada dalam kalangan anda penonton yang sedang mengalami masalah sebegini, buntu, tak tahu jalan keluarnya bagaimana, tak tahu nak rujuk kepada siapa. Tuan Hafiz dan juga doktor dah kongsikan tadi, anda boleh mula melakukan langkah pertama anda agar anda tidak menjadi wanita yang ditindas. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Semoga ada banyak manfaatnya perkongsian kita pada hari ini. Kembali selepas ini bersama dengan Robani.